أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekarang kita masuk surah yang keempat. Surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Sekarang ni surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, kalau kita tengok kamus kan, khalasa ni kan, so dia ambil bab akhlasa yukhlisu, ikhlas. So ada juga makna dia mengikhlaskan diri kepada Tuhan. Satu lagi makna dia, so mengclearkan. So dia clear, dia asalnya akhlasa yukhlisu, kita nak clear kan. Clear, kalau ada kotoran, buang semua. Surah mengclearkan. Jadi surah Al-Ikhlas ialah membebaskan diri daripada perkara yang tidak berkenaan dengan Allah, iaitu membebaskan diri daripada kesyirikan dan menyamakan Allah dengan makhluk. So surah ini makkiyatun atau madaniyatun. Surah ni makkiyah. Ada ulama yang mengatakan turunnya itu di Mekah. So ada juga ulama yang mengatakan turunnya itu di Madinah. So detail-detail dia, perincian-perincian mana yang rojeh tak rojeh itu tengoklah bila kita ada kemampuan untuk membaca kitab-kitab tafsir dan ada kemampuan untuk menentukan mana yang rojeh, mana yang marjuh. Setakat Jalalain ni dia kemukakan dua pendapat ulama lah kan. Satu Makkiyah, satu Madaniyah. Dari segi bilangan ayat, arba'u ayatin ataupun 4 ayat ataupun khamsu ayatin. 4 ataupun 5 ayat. So 4 ataupun 5 ayat. 5 ayat kalau kita jadikan lam yalid itu satu ayat yang berasingan. Okey. Asbabun nuzul dia ada hin dia. Ada hin. So ada hin sinilah. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilan nabiyyu. Nabi disoal oleh sama ada kuffar Mekah ataupun orang Yahudi. So kalau Yahudi kan di Madinah lah kan. So kalau kuffar Quraisy di Mekah. Nabi ditanya an Rabbi, tentang Tuhannya. Mereka mengemukakan Tuhan kami macam ni. Tuhan kami ni ada 360 bahala. 360 bahala ni pun kami minta tak semua bagi. Macam mana kalau kamu dakwa Tuhan kamu tu satu? Macam mana dia nak bagi? So mereka mempersenda-sendakan, mempermain-mainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat ni, fa nazala. So nazala yanzilu. Maka turunlah ayat dengan menyuruh Nabi SAW berkata, Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, Huwa tu iaitu Rabb, Tuhan yang ditanya tu. Dia tu ialah Allahu Ahad. Dia itu adalah Allah. Dia itu adalah Allah. Rabb itu adalah Allah. Kemudian diberi penerangan yang Ahad. Allah, dia juga Ahad. Dia juga tunggal, satu. Sebab kamu mendakwa bahawa kamu ada 360 berhala Tuhan. Kalau Allah itu Ahad. Satu je. Tunggal. Tapi dalam tasawur tunggal tu kan, tasawur tunggal tu bukan satu. Sebab itulah ulama-ulama tafsir kalau disebutkan istilah Allah, dia sebut zat sekali dengan sifat dia. Memiliki sifat-sifat yang Jamal, sifat yang kamal, sifat yang jamal, sifat yang kamal. So Allah, kalau sebut nama Allah ada zat. Kalau zat ni mana? Zat yang wujudnya dia itu wajib. Disebut biasanya dengan wajibul wujud. Kewujudan dia itu wajib. Lawan makhluknya, kewujudan makhluk mungkin. Allah ni ialah zat. Allah ni dari segi wujud, wajibul wujud. Lawan makhluknya makhluk, wujudnya makhluk ni kebarangkalian je kan. Mungkin je, tak semestinya wujud.
Dan Allah berserta dengan sifat-sifatnya, sifat jamal, indah, asmaul husna, dan sifat kamal, kesempurnaan. Jadi kalau ahad tu pun sama jugalah. Bukan menunjukkan satu aja, esa saja. So esa berserta dengan sifat jamal wal kamal dan wujud, wajibul wujud. So Allah dan ahad suatu yang sama. Jadi sebab itulah dia kata ahad di sini badal. Okey. Kita tengok tafsir dia kan. So tafsir dia dari segi i'rab saja, dia nak kita tahu bentuk ni macam mana kamu nak terjemah. Macam mana kamu nak faham huwallahu ahad. Dia kata Allah itu khabar. Fallahu khabaru. Dari segi nahu, Allah tu khabar kepada huwa. So dia nak kata huwa wallahu. He is God. He is God. Dia adalah Tuhan. So ayat ni full sentence lah kan? Wallahu. So Allah dalam nahu kita panggil mubtada. Subjek ceritanya ialah khabar. Predikat ni subjek, ni predikat. Allah is God. Kemudian ada penerangan dia. Ahad. Wa ahadun dari segi nahu badalun. Badal yakni ganti minhu kepada Allah. Artinya huwa huwallahu huwa ahadun. Huwallahu sama dengan makna dengan huwa ahadun. Bila dia kata badal, jadi maksud asal ayat ni dia nak kata Allah itu ahad, satu. So ahad tu ialah keutamaan ayat ini. Ataupun au khabarul sanin. Atau ahad tu khabar yang kedua. Artinya yang ni kan huwallahu. Untuk yang pertama tadi badal. Maknanya asalnya satu ayat aja. Huwallahu. So yang ni kita pergi ganti. Pergi ganti. So ganti ahad ni kita ganti dengan Allah. So jadilah huwa ahadun. Kita ganti. Yang kedua ni kita tak ganti. Kita buat ayat berasingan. Allah huwa wallahu. Satu ayat. Satu lagi huwa ahadun. Dua ayat. So oleh kerana ini serupa, kan, yang ni subjek, yang ni predikat. Yang ni pun subjek, yang ni predikat. So mana Allah sini sebagai khabar. Ahad di sini sebagai khabar juga. So oleh kerana huwa dengan huwa ni sama, so kita buat satu je lah. So huwa Allahu ahadun. So Allah khabar yang pertama, ahad khabar yang kedua. Contohnya kita kata ar-rumman. Ar-rumman buah delima. Kita kata manis masam. Hulwun hamidun. Hulwun hamidun. Manis masam. Artinya ada dua khabar. Hulwun ni pun cerita tentang rumman, hamid pun cerita tentang rumman. So kedua-duanya cerita tentang rumman yang memiliki dua sifat. Satu sifat hulwun, satu sifat hamid. Manis dan masam. So ini kita panggil khabar yang pertama. Ini khabar yang kedua. Sebab buah delima kan boleh je. Masam manis. Boleh kan? Masam manis. So maknanya boleh kita gabungkan dua ni. Dalam satu penceritaan. Sama juga dengan Allah. So Allah dan juga ahad boleh berserta. Boleh duduk sama-sama. Rabb tu ada keilahannya dan ada keesaannya. Kalau dia kata khabar kan, kalau dia kata khabar, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Kalau kita kata khabar,
Mana yang ni pun utama, yang ni pun utama. Dua-dua utama lah. Dua-dua utama. Tapi kalau kita kata kul huwallahu ahad, kalau kita kata ni badal, maka ahad itulah yang diutamakan. Keutamaannya itu mungkin berfungsi untuk memperkuatkan, mungkin untuk taudih, menjelaskan lagi, mentafsirkan lagi, memperincikan lagi. Di sini dia tak huraikan lafaz Allah, sebab sebelum-sebelum ni pun ada kalimah Allah dan telah pun dihuraikan oleh Jalaluddin Mahalli, yakni Allah Zat wajibul wujud isi alam. Sebelum ni dah ada kan bismillah. Bismillah sebelum ni kita dah ada, kita dah huraikan Allah tu mana isim alam kan. So dia zat, ada sifat kamal, sifat jamal, dan dia wajibul wujud. Oleh kerana ahad ni yang sama dengan dia, maksudnya tunggal tu juga memiliki sifat yang sama. So nanti kalau dalam tafsir-tafsir yang lain yang mempertimbangkan lugah, dari segi lugah, so mereka akan huraikan ahad ni lah. So ahad ni kalau kita cari dalam kamus bermula dengan amzah tak jumpa. Sebab asal amzah itu ialah waw. Wahadun gitu. Sebab itulah ahad ni sama makna dengan wahid. Wahidun. Pakai dengan waw. Sini amzah. Jadi nak cari kamus pakai wahadun. Daripada wahadun ni akan di bawahnya akan adanya ahad. So ditukar waw tu kepada amzah kerana mempertimbangkan kekuatan yang ada pada hamzah. Kalau bunyi dia tu berdentum. Tunggal pun satu ni kemas sikit. Dia kena kuat. Ahad. Kena dengan nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allahus Samad. Yang ni pun kita tak tahu kan. Nak terjemah macam mana. Sebab dia mungkin sahaja Samad tu sifat kepada Allah. Allah yang bersifat Samad. So Allahus Samad ni kalau full, kalau ini satu package, Allahus Samad ni lam yalid. Allah yang sifat dia Samad ni, dia tidak beranak. Ataupun makna dia, Allah is the As-Samad. Allah adalah yang ditumpukan kepadanya. So kita kena ada Allah is, kan? Maknanya ini mubtada, ini khabar. So dia kata Allah tu as a mubtadaun. Sama dengan yang ni. Huwallahu. Dia tu, yang kamu semua tanya tu, Rabb ni apa? Dia tu Allah. Habis itu. Kalau kamu nak tahu lagi, dia itu tunggal. Yang ni pun sama. Allah tu diulang sekali lagi. Kerana yang kamu tanya ni, ialah Allah. Rabb, Tuhan. Bila kata Tuhan, yang dikatakan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, mesti memiliki sifat-sifat yang macam ni. Jadi mesti diulang berkali-kali perkataan Allah. Allah, Allah. Kalau tidak, cukup dah. Kalau Arab biasanya, bahasa dia kalau sekali sebut tu, dia tak ulang dah. Dia sebut huwa-huwa dah kan. Tapi kalau dia diulang, artinya dia nak memperkuatkan lagi supaya terpacak dalam fikiran dan sanubari orang yang mendengar. Musyrikin tu kan, sebab mereka tanya tentang Rabb. Aku nak beritahu ni, Rabb yang kamu kata 360 tu, dia tu Allah. Dan Allah ni ada sifat dia. Kalau tidak dikatakan Tuhan. Ahad, sifat dia Samad. Sifat dia lagi tidak beranak. Sifat dia lagi tidak diperanakkan. Sifat dia lagi tak ada yang serupa dengan dia. Nah, barulah Rabb. Allah ni diulang 2 kali. Muqarrar. Bila muqarrar, dia mesti ada tujuan. Kalau tidak, dia qabih. Buruk. Bahasa Arab jadi buruk kalau kita ulang-ulang benda yang sama. Tapi kalau kita ulang tu kerana ada kepentingan, diulang, itu maknanya ada makna dari segi kebalaghahannya. So, Quran ni terkenal dengan kebalaghahan. So, dia tidak fudu lah. Maknanya diulang-ulang tu bukan satu yang aib. Malah satu yang indah dan tinggi. Mubtada khabar. Yang ni pula yang atas tadi saya lupa kan. Dia bagi 2 i'rab saja. Wallahu ahadun. Muqaddimahnya yang ni. Dan ahad tu yang utama dia lah. Ini bagi kes badal. Dan ahad itu menunjukkan sebenarnya Allah itu.
I'rab yang kedua, Allah tu khabar yang pertama dan Ahad tu khabar yang kedua. Satu lagi biasanya yang diberikan dalam kitab-kitab tafsir ataupun kitab nahwu, huwa tu mubtada. Allah, dia tu mubtada. Allahu ahadun, ini ayat lengkap. Kita panggil jumlah. Maknanya Allah is one. Kan? Allah is one. So Allah mubtada. Sini khabar. So yang sini Allah is one. So mana kita ada dua ayat lah kan? Yang ni ayat lengkap. Jadi dia sini yang dimaksudkan dia di sini bukan dia yang merujuk kepada Rabb yang ditanya oleh orang kafir. Tapi huwa di sini muqaddimah kepada yang ini. Muqaddimah kepada yang ini. Maknanya huwa ni, kalau sebut huwa di sini, dia satu gambaran yang besar selepas ini ingin dikemukakan kepada pendengar. Maknanya bila sebut huwa di sini yang tidak merujuk kepada apa-apa, artinya selepas ini satu kenyataan yang besar. Orang akan terkejut. Apa benda yang nak cakap ni? Apa benda yang nak cakap? Sebab mereka dah tahu huwa di situ bukan merujuk kepada benda yang sebelumnya. So kalau bukan merujuk kepada benda yang sebelumnya, maka dia merujuk kepada kenyataan yang selepasnya. So kenyataan itu dalam bentuk ayat lengkap. Ayat lengkap. Seolah-olah ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan untuk orang yang dengar beri perhatian selepas ni benda apa yang penting yang nak diutarakan. Iaitu benda yang besarnya ialah Allah is one. Sebab kamu kata tadi Tuhan ada 360 kan? Kami ada 360 Tuhan. Satu pun tak menunaikan hajat kami. So kalau satu, memang Tuhan kami ni satu. Tapi Tuhan kami ada lagi sifat-sifat yang lain. Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So kalau dhamir, pronouns yang tidak merujuk kepada mana-mana, kita panggil dhamiru sya'nun. Dhamiru sya'nin. Dhamiru sya'. Dhamir yang nak menunjukkan kepada satu perkara besar. Kadang-kadang kalau guna hiya kan, kalau huwa ni ganti dengan hiya. So nama dia jadi dhamiru kisah. Nak kisah tentang apa lepas ni? Nak kisah tentang apa? Cerita sama je lah. Sebab ni muzakkar gunalah perkataan syan. Kalau hiya, untuk sesuai dengan makna hiya ni, kisah. Dhamir, kisah. Dhamir nak menceritakan kisah lepas ni apa benda. Jadi kalau orang yang biasa dengan syair-syair, syair lah sebab ukuran kalam Arab sekarang ni bukan jadi ukuran kepada Al-Quran. Ukurannya ialah syair-syair. Syair-syair yang sezaman dengan Al-Quran. So kalau kita biasa dengan tu, kita akan jumpalah orang Arab guna huwa yang tak merujuk kepada apa-apa tu kan. Dia panggil dhamir sya'n. So ini mubtada dan jumlah keseluruhan ni, ayat cerita keseluruhan ni, inilah khabarnya, predikat kepada huwa. Jadi Jalalain hanya bagi dua je lah. Sebab dia kata ni untuk first step. First step, sekurang-kurangnya kamu terjemah itu betul. Kamu nak terjemah senang. Sebab nanti kamu belajar bahasa Arab, mula-mula jumpa apa ni, huwa, apa benda, Allah, apa benda, banyak-banyak benda sini. Kemudian sini nakirah pula. Sini ma'rifah pula. Macam mana tu? Kalau kita kata badal kan? Badal makna ganti-mengganti tadi. So bila Allah ni ma'rifah, sepatutnya yang kena ganti ni, sebagai pengganti tu kena ma'rifah jugalah kan? Kalau main bola, nak ganti tu kena dengan pemain jugalah. Bukannya coach. Coach tak boleh ganti pemain bola. Nak kena yang sama juga. So ahad ni nakirah. Yang ni ma'rifah. Ulama masalah kata boleh nakirah menjelaskan, menggantikan ma'rifah. Boleh. Tanpa syarat. Maknanya kata boleh tu adalah dia penggunaan orang Arabnya. Penggunaan syair-syair Arab tu begitu. Makna uslub dia tu, gaya dia macam tu. Boleh. Okey. Untuk yang ni kan sukar. Sebab apa? Kalau somak ni walaupun dia bukan nampak macam isim fa'il, isim maf'ul, tapi makna dia tu makna isim maf'ul. Makna somada ni menumpukan. Qasada. So kita menumpukan kepada seseorang, menumpukan kepada sesuatu, kita panggil somada. Somada.
So, samad tumpuan. Tapi samad juga mana yang ditumpu kepadanya. So maksud dia samad sama dengan qasada kan? Yang samada bermakna qasada. Kemudian dia kata samad ni juga yang ditumpu kepadanya. So maknanya kalau samadun dia akan jadi, kalau qasada jadi maksudun, yang ditumpukan kepadanya. So dia punya makna maf'ulun, yang ditumpukan kepadanya. Jadi sebab itulah dia punya huraian samad ni maksudnya al-maqsudu, yang ditumpukan kepadanya. Ditumpu fil hawaij, dalam keperluan-keperluan hidup manusia kan, manusia tumpu. Sebab manusia ni dia nak ke Tuhan untuk apa? Untuk dia mengadu perihal dia, untuk meminta apa yang dia nak. Sebab dunia ni penuh dengan masalah. Manusia ni kadang tak puas hati, dia nak kena ada simbol, dia nak kena ada patung ke apa ke. Itu tabiat manusia kan, untuk meminta. Itu maknanya maksud tadi. Dia kena ada tempat dia nak mengadu. Yang ditumpukan. Al-maksud. Fil hawaij, dalam keperluan-keperluan dia. Dan ala dawam. Dia sentiasa. Ala dawam artinya sentiasa. Sentiasa ditumpu, sentiasa menjadi tempat tumpu kepada makhluk dia. Jadi as-samad bermakna al-maqsud. Fa'alun dengan makna maf'ulun. Ai masmudun, yang ditumpukan. Masmudun. As-samad. So maknanya mubtada nak makrifah. Khabar pun makrifah juga. Bolehlah kalau kita ngaji nahwu awal-awal lagi. Hukum asal bagi mubtada khabar, subjek predikat, mubtada, makrifah, khabar, nakirah. Lepas tu barulah bawah nanti dalam huraian, khabar pun boleh makrifah kalau memang dia tu jenis makrifah. Contohnya sini kan. So terjemah nanti Allah is lah. Allah is kena berbuddha lah. Ya huwa tabibu. He is the doctor. Dia itulah doktor itu. Doktor yang melakukan pembedahan. Tapi asal dia kalau statement biasa, he is a doctor. Dia adalah seorang doktor, profession dia. Tapi kalau kita merujuk satu yang tertentu, maka kita masukkan alif lam. Cuma confuse dia kalau lafaz itu berbentuk kata sifat. Boleh menjadi kata sifat. Macam as-samad dia boleh menjadi kata sifat. Sebab maksud dia tadi maf'ulun, masmudun. Artinya yang ditumpukan. So kalau yang ditumpukan itu dalam bahasa Arab, dia kata sifat. So bila dia kata sifat, maka Allahus samada boleh jadi Allah yang sifatnya ditumpukan kepadanya itu, statementnya tak lengkap lagi, adalah lam yalid. Lam yalid. Tidak beranak. So tidak beranak itu predikat dia nya. Cuma dari segi rajih tak rajih, mana lebih kita kata lebih sesuai dalam penterjemahan ni. Kadang-kadang tu kita raikan keseluruhan surah. So flow dia tu jumlah ismiyah, flow dia tu. Jumlah ismiyah, yang ni pun sepatutnya jumlah ismiyah. Flow dia tu satu siak dia tu. Mana satu dia punya rima dia tu kan. Kalau flow dia tu cantik, dia sama. So kalau ikut kesamaan tadi, kita kata lebih cantiknya kalau diterjemahkan Allah is the. Sama dengan ini. He is. He is Allah. He is Allah. Who is? Who is Ahad. Who is one. Seterusnya kita tengok dia kata dia tafsirkan untuk lam yalid kan. So lam yalid wa lam yulad. Ini satu ayat. Ulama lain kata lam yalid satu ayat wa lam yulad satu ayat. Okey, oleh kerana ayat ni kita tengok satu lagi sebelum kita teruskan yang ni, kita tengok sifat dia. Ayat yang ni dia full stop sini, dia full stop tanpa adanya waw. Maknanya daripada satu ayat lengkap kepada satu ayat lengkap tu, kadang-kadang kita tak pakai waw tu kerana ayat itu maksud dia sama. Suatu ayat yang maksud dia sama, kadang kita tak pakai waw. Ni kita tak pakai waw. Arab kan dia kesukaran dia tak ada titik, tak ada full stop, tak ada koma. Itu jadi problem.
Sebab dia buat macam tu kerana dia nak sesuatu yang tak ada koma, tak ada titik ni, dia ada unsur kesatuan. Kadang-kadang tak ada koma, tak ada titik ni menunjukkan perbezaan yang nyata. Tengok konteks. So macam ni hubungan dia hubungan yang kuat satu ayat dengan satu ayat. Hampir sama je kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. So tak adalah sini. Qul huwallahu ahad, wallahus samad, wa lam yalid wa lam yulad. Tak adalah waw tu. Kerana hubungan antara Qul huwallahu ahad dengan Allahus samad tu kuat. Dan hampir sama kan? Maknanya Tuhan yang tunggal, yang esa ni, ciri-ciri dia mesti menjadi tumpuan kan kepada makhluk kan. So dia datanglah as-samad. So no need to put wow ataf di situ. Yang ni pun sama juga, dia kata kalaulah sifat samad, sifat yang menjadi tumpuan tu mestilah tidak beranak, tidak melahirkan. Lam yalid. Maknanya musyrikin kata malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Maknanya Allah melahirkan, ada anak perempuan, iaitu malaikat. Kemudian orang Yahudi kata Uzair itu anak Tuhan. Maknanya Allah melahirkan. Kemudian Nasara kata Masih anak Tuhan juga. Sons of God. Ketunggalan tadi kan dalam society waktu tu menyatakan Tuhan tu ada anak. So maknanya ahad, samad tadi kan, so bersekali dengan lam yalid. Mana samad tadi tu yang ditumpukan kepadanya tu mesti yang tidak beranak, tidak. Kalau kamu tumpu kepada Uzair, kamu tumpu kepada Al-Masih, kamu tumpu kepada malaikat yang dikatakan anak Tuhan yang perempuan. Tapi as a samad, sebagai samad, dia lam yalid. Jadi samad dengan lam yalid ini memperkuatkan as-samad. So no need to put wow. Tak perlu masukkan wow ataf. Sepatutnya boleh masuklah. Qul huwallahu ahadun wallahus samadun wa lam yalid. Tak salah pun. Tapi ayat ni dia ada ciri-ciri balarah dia nak disampaikan, ketinggian bahasa. Lepas itulah barulah dia buat mari wow. Sini lam yalid. Kemudian datang pula walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dua ayat yang pertama, tiga ayat yang pertama tidak ada waw ataf. Kemudian yang ni 1 2. Dua ayat yang terakhir ni walam yulad walam yakul lahu ada ataf pula. Ini kita panggil ataf kan, pakai waw kan. So kita kena tengok dalam pengajian waw ni kalau diatafkan guna dia tu apa faedah-faedah dia. So Al-Quran ni kalau dia masukkan waw mesti ada faedah dia. Allah tak akan masukkan waw ke fa ke summa ke innama ke apa-apa alat-alat aksesori ini tanpa adanya maksud yang dalam, yang tinggi. Yang orang yang mengaji bahasa Arab tu dia akan naik bulu roma dia kerana terpegun. Okey, so kalau kita tengok yang ni kan, hubungan antara yang ni seperti yang saya sebut tadi tidak ada wow, tak perlu sebab masing-masing tu antara satu ayat dengan satu ayat mempunyai ciri-ciri yang sama-sama ada memperkuatkan satu antara sama lain ataupun mentafsirkan satu sama lain. Kemudian kalau waw ni kita mengaji juga, waw ni biasanya digunakan untuk mughayarah, perbezaan. Maknanya telah datang, contohnya kita kata jaa Zaidun wa Amrun. Kita gunalah waw sebab Zaid dengan Umar ni benda-benda yang lain. Jadi ciri-ciri waw tu mesti benda tu lain. Jadi yang sini walaupun maksud dia sama, Tuhan yang lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan kan? Mana tidak beranak. Mana dia bukan anak lah. Jadi dia bukan bapa, dia bukan anak. Dan dia tak sama. Sebab ciri-ciri anak dengan bapa ni sama jenis. Anak kucing sama-sama anak kucing, anak manusia sama-sama anak manusia. Mesti ada ciri-ciri kesamaan. Tapi Allah ni tidak ada ciri-ciri kesamaan. Tapi yang ini lebih kepada pembahagiaan. Walaupun makna sama, tapi kena ada unsur waw tadi yang berbeza tadi kan. Berbeza dari segi pembahagian. Mana yang ada jenis-jenis. Satu jenis yang tidak beranak, satu jenis yang tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak mujanasah tadi. Kesamaan tadi, dia ada aksam dia, ada pembahagian dia.
So bila ada pembahagian tu dia dah lain lah. Pembahagian tu atas dasar pembahagian, so kita gunakan waw sebagai waw, kita layan dia sebagai waw ataf ataupun waw li nasak. Waw yang ada unsur-unsur perbezaan, mughayarah antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Ada unsur-unsur mughayarah. Okey. Itu tambahan, tambahan. Cuma kita tengok seterusnya, lam yalida, walada, melahirkan. Dia punya mudhari' dia yalid. Yalidu. Masuk lam jadi dimatikan. Lam yalid, tidak beranak. So tidak beranak, ini lam yalid. Tafsir dia lintifai, kerana apa? Lintifai, kerana ternafinya, kerana tidak ada unsur-unsur mujanasatihi, mumasalah, kesamaan. Mujanasah artinya mumathalah, mumasalah, kesamaan. Lam yalid, dia tidak beranak. Maknanya kalau dia kata tidak beranak, maknanya ternafilah di situ unsur-unsur kesamaan. Unsur-unsur kesamaan. Sebab sekarang ni Allah ni dia tak sama dengan makhluk, gitu aja. So Allah tak sama dengan makhluk. So perbezaan Allah dengan makhluk ni mesti lain lah. Tak sama. Jadi bila disebut lam yalid, so Allah ni tak sama dah, ternafi dah kesamaan Allah dengan yang lainnya. Bila sebut lam yalid, maka ternafilah kesamaan Allah dengan yang lainnya. Sebab kalau yalid artinya ada anak lah. Beranak dengan anak. Dia bapa, mesti ada bapa, mesti ada anak. Bila ada anak dengan bapa, ni masalah lah. Mesti sama lah. Ini menolak dakwaan kufar yang mengatakan Allah ada anak. Walam yulad. Allah tak sama dengan makhluk. Yang ni pula, walam yulad, tidak dilahirkan. So ini lebih kepada anak kan? Tidak dilahirkan. Sesuatu yang baru yang dilahirkan, benda tu baru. So bertentangan dengan sifat Allah yang qadim. Allah qadim. So manusia, makhluk, hadis. Ni sifat kidam. Ini sifat hudus. So lintifai, kerana ternafinya di situ sifat hudus, baru. Nafi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternafi daripada Allah. So Allah tidak memiliki sifat hudus. Sifat hudus, sifat baru adalah sifat makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun, kana yakunu. Yakunu masuk lam, buanglah waw tu jadi yakun. Tidak. So Melayu tak perlu terjemah yakun lagi. Makna tidak aja, sebab dia words of existence. Menunjukkan kewujudan kan. So lam yakun, dia tidak saja. So dia tidak atau tiada dia. Okey, yang ni ayat ni dia Al-Quran susun ayat ni according to the balaghah lah. Berdasarkan kepada kedudukan balaghah, kedudukan ketinggian bahasa yang ingin disampaikan, diutamakan yang mana. Padahal ayat yang simpelnya ialah walam yakun ahadun kufuwan lahu. Ini ayat yang asal dia, ayat yang kata panggil ayat simple, ke simple sentence yang tanpa kita mempedulikan balaghah. Kita akan susun macam ni. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Ahadun ni ialah isim kana. Ni kana kan? Ni kana. So kalau kita i'rab, kita tak perlu kita kata isim yakun, bukan, kita ambil asal dia ni. Kana yakunu, kita kata isim, ini isim kana. So ahadun isim kana, khabar dia kan kufuan. Ini khabar kana. So khabar kana kan nasab, kufuan. So lahu ni makna dia ada hubungan dengan kufuan. Makna menyerupainya. Menyerupainya. Terjemahan lafzi menyerupai baginya. Tapi terjemahan yang standard Melayunya menyerupainya. Jadi lahu tu kepunyaan kufuan. Okay, sekarang ni
Oleh kerana penafian di sini ialah penafian similarity kan, kesamaan, mumasalah. So lam yakun ahadun kufuwan kan. Tapi bukan nak menafikan kufuan tu semata-mata, tapi asalnya nak menafikan sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala ni tak serupa dengan makhluk, dengan semua benda, semua perkara. Jadi yang pertama lahu ni ya Allah. Jadi sekarang ni menafikan sifat itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ciri-ciri mumasalah, ciri-ciri kesamaan. Jadi oleh kerana tumpuan sekarang ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penafian ciri-ciri makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditumpukan penafian ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan di depan. Sesuatu yang letak di depan, maksud dia diutamakan. Jadi jadilah ayat dia lam yakun lahu, tiada baginya pula, tiada baginya kesamaan dengan sesiapa. Sepatutnya masih lagi kalau kita tukar jadi walam yakun lahu ahadun kufuwan. Itu kan? Masih lagi. Sebab kita hanya alihkan lahu aja. Tapi sekarang ni dialihkan pula ahadun ke sini. Kenapa? Yang ini bukan ciri-ciri balaghah dari segi makna. Hanya mempertimbangkan kalimah-kalimah akhir berakhir dengan dal. Ahad, lam yalid, yulad, kufuwan ahad, berakhir dengan dal. So ini tujuan dia untuk fasilah aja kita panggil. Untuk tujuan fasilah. So yang titik-titik akhir ni, huruf-huruf akhir ni, sebelum adanya poin-poin ayat tu, so ini kita panggil fasilah. Kita panggil fasilah untuk istilah Al-Quran lah. Kalau dalam syair kita panggil qafiyah. Qafiyah dal, berakhir dengan dal kita panggil qafiyah dal. Kalau berakhir dengan lam kita panggil qafiyah lam. So kita tak nak letaklah ini sebagai qafiyah sebab Quran ni bukan syair. So ulama tukar dia jadi fasilah. Nampak tak? Ciri-ciri kenapa ditukarkan position ayat tu. Yang pertama dia huraikan kufuwan ni maksud dia mukafian. Mukafian mana serupa je lah. Ni sama je makna. Kalau kamu tak reti makna kufuwan, aku bagi makna dia mukafian. Sama. Kalau kamu tak reti juga, aku bagi perkataan lain. Mumasilan. Tak reti juga, ngaji bahasa Arab semula. Masalah yumasilu, mumasalatan artinya serupa dengan. So maknanya yang ni ataf dia ni kan kita kata ataf mestilah berlainan kan. Tapi ataf ni, ataf nama dia ataf tafsir. Ataf tafsir. Waw ni digunakan sebagai mentafsirkan yang ni. Sebab makna dia sama. Lafaz saja berlainan. So kalau waw tu kalau sini lain, kita panggil ataf tu ataf nasab. Maknanya sini lafaz dan makna lain macam ja Zaidun wa Amrun. So, Zaid dengan Amar tu individu yang berlainan. So waw tu kita tak katalah Amar ni mentafsirkan Zaid sebab benda yang berlainan. Kalau yang ni dia yang sama. Kita panggil ataf tafsir bagi setengah-setengah ulama tafsir dan juga ulama nahwu menggunakan istilah ataf tafsir walaupun zaman-zaman dahulu istilah ni tak berapa masyhur. Okey. Falahu. Ni perkataan lahu ni. Yang tadi saya jelaskan, kepunyaan siapa? Ingat dalam bahasa Arab, terutama sekali Al-Quran ataupun syair, kita kena pastikan jar dengan majrur ni milik siapa? Milik kalimah mana? Barulah penterjemahan kita betul. Sebab jar majrur ni dia mempunyai lesen yang bebas, boleh duduk di mana-mana. Kadang duduk depan, kadang duduk tengah, kadang duduk akhir, kadang duduk dekat dengan fi'il, kadang duduk jauh dengan fi'il dia. So kita kena pastikan. Biasanya kita sekarang ni tak berapa pusing lah sebab kalau Quran dah ada orang jelaskan, ni milik siapa, syair pun dah ada yang mentahkikkan dia. Tapi kadang-kadang tu boleh jadi orang yang tulis tu, itu bagi pandangan dia. Boleh jadi tak betul lah. Ataupun tak tepat. Yang lebih tepat lagi, yang ni. Yang ni tujuan kita belajar ni supaya manalah tahu kalau Allah bagi rezeki kita sampai satu peringkat kita kata kita boleh ambil bahagian
Yang ni tak berapa tepat. Yang tepatnya gini kan. Macam ahli-ahli Nahu, kita tengok dari masa ke semasa mengkritik pandangan ahli Nahu yang lain dari masa ke semasa. Dan pandangan dia pula sendiri dikritik oleh yang lain. Begitu juga dalam pentafsiran. Tapi kena betul lah, maknanya alat yang kita gunakan itu kena betul lah biar boleh difahami oleh semua ahli ilmu. Kalau kita kata I rasa, saya rasa, tak boleh. So kita kena ada kekuatan sama dengan kekuatan mereka. So, bidan tu kena sama. Okey, falahu muta'alliqun. Nah, ini yang saya kata milik tu biasanya digunakan dengan istilah muta'alliqun. Muta'alliqun artinya berta'alluq, maknanya berhubungan dengan kalimah mana. So dia kata perkataan ja majrur ni berhubungan dengan kufuan. Ingatlah kalau dia kata gitu, artinya kita kena fit mana dia tu, maknanya jangan pergi pakai lahu tu milik orang lain, so kita terjemahkannya. So kalau dia kata kepunyaan kufuan, kepunyaan yang ni, so kita tak terjemahlah lam yakun, tiada baginya. So kalau baginya maknanya dia mempunyai milik apa benda pula. Tapi kalau bahasa kita tu difahami macam tu, kita faham secara konteks maksud ayat. Sebab nak terjemah lafzi bahasa Arab ni susah kan? Kalau kita terjemah secara literal pula, orang tak faham apa benda maksud dia. So makna tak apa, asalkan kita faham. Jadi muta'alliqun bi kufuan, dia bermuta'alliq dengan perkataan kufuan, makna milik dia. Wa quddima alaihi, tetapi dia kata dia ditakdimkan. Maknanya lahu ni asalnya saya kata tadi, dia asalnya bersebelahan dengan kufuan, kemudian ditakdimkan. Maknanya didahulukan dia. Quddima alaihi, mendahului kufuan. Dikedepankan dia mengatasi lah. So ala ni maknanya isti'la kan. So dia dikedepankan mengatasi kalimah yang memiliki dia, kufuan. Li'annahu, kerana kalimah tu mahattatu, dialah mahattah, maknanya dialah station. So dialah tempat berhentilah. Mahatta al-qasad. Dia maknanya dia tempat qasad, tempat tumpuan untuk penafian. Bukan ayat ni menafikan kesamaan saja, tapi maksud dia kesamaan Allah tu dengan makhluk. Kemudian wa ukhira, kemudian ditakhirkan. Kan ahad ni duduk depan asalnya awal-awal sekali, isim kana. So ditakhirkan dia, maknanya diletakkan di akhir ayat. Wa ukhira ahadun, ditakhirkan dia, wa huwa, dan dia at the same time adalah ismu yakun. So, asal dia kan dia isim kana. Dia isim kana. Isim yakun artinya isim kana. Wa ukhira an ditakhirkan dia daripada, dilewatkan dia daripada khabar dia. Sepatutnya dia kena duduk depan, khabar dia tu duduk belakang. So sekarang ni dia dilewatkan daripada khabar dia. Khabariha. Khabar kana lah. Ri'ayatan ni maf'ul lahu kan? Kerana. Masdar yang digunakan untuk mana? For the sake of. Li'ajli. So terjemah dia kerana lah. Kerana meraihkan, kerana mempertimbangkan kepada fasilah, kepada huruf-huruf yang berakhir pada sesuatu ayat. Macam ini ayat habis sini, habis sini, habis sini, habis sini. Ayat ni ayat mana ayat yang ni lah. Bukan ayat full sentence, tak semestinya. So ayat dalam Al-Quran yang kita kata ada pemisah-pemisah tu. So nanti untuk homework kan, untuk homework kena carilah pelajaran tentang wasal dengan fasal. Faslun, waslun. Ni dalam bab balaghah. Yang ini merujuk kepada saya kata tadi, adanya penggunaan waw. Kadang-kadang antara satu ayat dengan satu ayat tu dia sambung dengan waw. Kadang-kadang satu ayat dengan satu ayat tak ada kata penghubung langsung. Maknanya kalau sekiranya kita tak ada ni kan, ni benda ni tak ada, so maknanya ayat tu berterusan aja. Ini kita panggil apa? Fasal lah, mana kita titik ni kita fasal. So waw tu kita sambung dengan waw, wasal. Okay? So cari dari sini, tengok mana fasal, wasal. Kemudian tengok jenis-jenis khabar kan. Jenis-jenis khabar. Khabar nakirah, khabar ma'rifah. Itu dalam nahu. Kalau dalam balaghah pula tengok
Kalau khabar ni apa tujuan khabar? Apa dia fawaid khabar? Apa dia tujuan ayat kalau adanya khabar? Khabar makrifah ke? Khabar nakirah ke? Apa tujuan dia? Barulah kita boleh dapat makna kebahasaan dan makna kenahuan dan juga nak makna kebalarahan Al-Quran. Campur dua tu. Sebab nahu saja tak boleh. Yang lain-lain tu misalnya tentang fadilat-fadilat surah Al-Ikhlas ni, itu boleh kita dapatkan di mana-mana sajalah. Cuma kita kena bezakan mana yang fadilat-fadilat yang sahih, mana yang daif, mana yang maudhu'. So sahih ni tak dipertikaikanlah. Kalau daif, at least maknanya dia digunakan untuk kelebihan-kelebihan dia. So kelebihan-kelebihan yang nak memberi semangat untuk kita baca qul huwallah. So kalau yang maudhu' tu kita kena elak lah. Kalau yang daif tu masih lagi ulama izinkan kita untuk fadilat. Walaupun ada yang tak pakai dah kan, daif langsung tak dipakai dah. Dia pakai sahih saja. So yang sederhananya so sahih, kemudian daif untuk beri semangat aja untuk fadilat-fadilat. And then maudhu' yang ni tak boleh lah. Sekarang ni dia dah ilmu hadis ni dia dah maju dah, pentahkikan dah maju dah. Dah semua dah ulama dah buat dah. Maknanya note-note tu kan. Komentar-komentar tu dibuat. So kita jangan kita panggil zaman yang ada kemudahan macam ni, so kita abaikan, kira tak patut lah. Tak patut. Macam kita sekarang ni ada online, so kemudahan yang ada kita tak gunakan untuk belajar ilmu. Tak elok lah kan? So tak bolehlah kita teknologi ke apa-apa ke ilmu tu kita ambil yang apa yang baik. Fadilat-fadilat tu pertamanya kita perlu tengok dalam Sahih Bukhari apa ada tentang fadilat surah Al-Ikhlas. Dalam Sahih Muslim apa yang ada. Kemudian pergi yang sunan-sunan, Tirmizi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, semua pergi, kemudian masuk pada Imam Ahmad. Hadis-hadis dia tu dah pelbagai lah. Dia hanya mengumpulkan hadis je. So hadis tu boleh jadi isnaduhu dhaifun, sanad dia dhaif, isnaduhu ada problem kan. Ini syaz, ini macam-macam lah istilah-istilah hadis. Surah Ikhlas ni kalau kita baca kitab tafsir kan, so banyak nama sangat dia. Nama dia dalam 20 nama dia berikan. So ada yang mempertimbangkan yang saya kata tadi kan, fadilat-fadilat tu. So fadilat misalnya fadilat dia ni digunakan sekali dengan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq untuk penjagaan, perlindungan. So dia dinamakan muawwizah juga. Di samping yang dua tu dia sekali kan. Muawwizatani. Oh dia ni satu. So muawwizah. So kalau mempertimbangkan dia ni membebaskan kita daripada segala kesyirikan, so dipanggil tajrid ataupun tauhid kan, ataupun membebaskan daripada api neraka. Sebab tauhid ni kan dia dapat membebaskan manusia daripada api neraka. Maknanya tak akan duduk dalam neraka selama-lama je lah kan. So dia panggil surah Najah, surah Najah. Surah yang ada banyak makna ni yang orang concern kepada dia, sudah tentulah surah ni banyak fawaidnya. Banyak faedahnya. Tengok ulama dulu kan banyak mengamalkan qul huwallah. Melihatkan kepada tajribah mereka, pengalaman mereka, baca surah sekian banyak pengalaman dia. Dah orang tanya, beritahu. Kalau orang tak tanya, seorang-seorang je lah. Amalan. Surah Al-Mani'ah, Mustahdirah. So banyak-banyak nama surah dia. Dengan banyaknya nama surah ni menunjukkan banyaknya kelebihannya. Ramai pun non-Muslim masuk Islam kerana membaca qul huwallah je. Terserempak. Beli Quran terjemahan, translation. Selok tu kena qul huwallah dah. Ta'ajud dengan qul huwallah, terus buat keputusan memeluk Islam. Mana ayat dia tu complete. Ayat dia tu mudah. Senang difahami. So dia mentajridkan tadi. Tajrid atau ikhlas tadi, dia buang habis. Benda-benda yang kotor-kotor, tumpuan satu je. Dan comparative religion pun pakai yang ni je kan. Qul huwallah wa ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dengan kita mengaji Jalalain ni untuk perkembangkan dia punya makna dia ke fawaid yang lain tu, itu dalam kitab-kitab yang lain pun banyak lah. Sama ada kitab Melayu ke,
Kita dalam bahasa-bahasa lain tu kita tokok tambah. Yang pentingnya, at least kita dapat benda yang ni kan, istilah-istilah ni, barulah ada unsur-unsur ilmiah sikit dalam pengajian kita. Kerana yang ni dia akan, kalau naik lagi, dia makin tinggi-tinggi lagi lah perbincangan dia. Adapun bacaan kufuan dengan kupuan, satu yang ada hamzah, satu hanya dengan waw, itu qiraat sajalah masalah qiraat. Makna dia sama. Wallahu a'lam bis-shawab.